Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jumpa lagi kita hari ini untuk kita sambung membincangkan buku teks tahun 5 Sains KSSR Semakan. Hari ini kita berada pada muka surat 158. Seperti yang telah dikatakan sebelum ini, hari ini kita nak menyentuh berkenaan dengan kepentingan prinsip pengembangan dan pengecutan bahan. Kita dah tahu bahawa objek kita iaitu pepejal, cecair dan gas, jirim lah eksperimen sebelum ni kita tahu bahawa ketiga-tiga ni dia akan kembang bila panas. Bila dia serap haba, dia kembang bila dia panas. Dan apabila kita bebaskan haba ataupun kita sejukkan, dia akan mengecut. Perasan tak kita belajar semua sama jirim dia. Pepejal, cecair, gas, semua akan kembang. Lepas tu dia akan kecut. Dia akan kembang bila panas dan dia akan kecut bila sejuk. Jadi hari ni, kita nak tengok pula kepentingannya. Iaitu, kenapa kita kena belajar benda ni? Kenapa sifat-sifat objek ni kita kena belajar ataupun sifat jirim ni dia boleh kembang, dia boleh kecut, dia boleh kena haba ni, apa guna dia dalam kehidupan harian kita? Jadi kita sebagai manusia selalunya kita akan mengkaji benda ni sebab kita nak menggunakannya. Jadi ada gunanya sebenarnya dalam kehidupan harian kita. Sebab itu kita dalam sains kita kena faham sains supaya kita lebih mudah menjalani kehidupan harian. Sains ini adalah kehidupan seharian kita. Senang kita nak relate ataupun kita nak kenakan dengan kehidupan harian kita. Jadi lepas ni, bila awak berilmu, awak lagi banyak, awak akan rasa seronok bila awak pergi ke mana-mana, semua ada kaitan dengan sains. Okey, jom kita pergi kepada topik hari ini. Kepentingan prinsip pengembangan dan pengecutan bahan. Kesan haba ke atas bahan akan menyebabkan bahan mengalami pengembangan atau pengecutan. Situasi dalam gambar di bawah menunjukkan proses pengembangan dan pengecutan bahan dalam kehidupan harian. Yang pertama, ruang pada penyambung besi di jambatan. Kita tengok Kalau kita tengok, perasan tak penyambung besi tu? Ruang yang terdapat pada penyambung besi di jambatan membolehkan jambatan mengembang ketika suhu persekitaran meningkat. Maksudnya, kita akan dapat lihat jambatan tu biasanya bila kita nak naik jambatan kan, dia akan deg-deg. Kita akan langgar kat besi macam ini kan. Besi ni dia ada ruang, nampak tak ada lubang-lubang dia tu. Kenapa dia kena letak besi tu? Dia sekarang antara besi dengan besi dia akan cantumkan. Tapi selalunya dia akan ada ruang macam ini. Ada ruang kosong kat tengah-tengah tu. Masa dia nak cantumkan jalan dengan jalan tu, dia akan sambung dengan jambatan dengan jalan raya, dia akan sambung dengan besi kan. Tengah-tengah macam ni. Tapi antara besi tu dia ada ruang-ruang tu. Kenapa? Apa pula yang terdapat dalam pemikiran siapa ni, Ravi ke kan? Ni kenapa ni? Sebab bila saya tengah bila situasi satu ni, contohnya kalau kita pasang jambatan kan bengkok kan, lepas tu jalan raya kan tegak kan. Kalau kita pasang macam tu saja, tak ada ruang antara besi ni adalah logam, dia boleh kembang bila dipanaskan kan. Jadi kalau kita sambung aja, tak ada ruang-ruang, nanti bila panas dia akan kembang, bila dia kembang dia akan merekah macam ni, merekah. Jadi sebab itu kita perlukan ruang ni. Bila dia ada ruang, dia akan kembang kat ruang yang kosong tu. Jadi jalan raya tidaklah bengkok ataupun merekah. Itu pendapat saya lah. Yang kedua, ruang pada penyambung landasan kereta api. Tengok ruang yang terdapat pada penyambung landasan kereta api ini membolehkan landasan mengembang ketika suhu persekitaran meningkat. Nampak ni? Awak perasan tak? Bukanlah besar mana pun ruang dia. Kereta api ni macam ni, nampak ni. Kan antara rel ni, kan ada tengah-tengah tu lubang, tengah-tengah tu dia ada ruang pak. Taklah besar mana tapi ada ruang. Sebab kita tahu pepejal ataupun jirim yang pepejal ni dia boleh kembang kan. Kita ada buat eksperimen hari tu. Kita ingat tak eksperimen yang kita buat berbola besi tu, masuk dalam lubang, lepas tu bila kita panaskan berbola besi tu, dia dah tak boleh masuk dah. Jadi samalah dengan ni jambatan ni. Bila jambatan ni kalau kita pasang ada jarak macam ni, nanti bila dikembang dia akan kembang juga walaupun tak kembang sangat. Tapi bila dikembang, sekurang-kurangnya dia boleh mengembang ke ruang kosong ni. Jadi dia taklah langgar besi lagi satu kat depan dia ni kan, antara besi ni. Cuba bayangkan kalau dia tak ada ruang, memang kita rapat-rapatkan betul, kita ketip dia. Kalau panas tengah hari, dia akan kembang. Dia nak kembang ke mana? Macam ni nampak tepi ni. Dia akan kembang, dia menyengit. Sebab dia tak boleh nak kembang, dia sengit terus ke tepi. Maka landasan kita akan sengit. Nampak tak? Kan bahaya kalau macam tu. Jadi sebab itu, dengan adanya pengetahuan yang kita belajar tentang pengembangan bahan apabila panas kena haba ni, kita pun buatlah kereta api punya landasan ada ruang. Bukan besar mana ruang dia pun kan. Pakai situ je lah. Sekurang-kurangnya ada masa untuk dikembang, nanti ada ruang untuk dia mengembang. Yang ketiga, kabel elektrik dipasangkan duk. Ni pun dalam kehidupan harian kita.
situasi 3 ni kan. Jadi kabel elektrik dipasang kendur sedikit di antara tiang untuk membolehkan wayar mengecut apabila suhu menurun. Biasanya kita pasang wire elektrik ni pagi-pagi kan, petang-petang lah kita kerja pasang wire kan, contoh kan. Nampak tak? Awak perasan tak kabel-kabel dekat elektrik ni semua dia akan kendur petang-petang tu kan. Sebenarnya dia memang sengaja kendur kan. Kenapa tak bawa ketat-ketat je kan cantik? Kalau kendur kan leceh macam buruk sikit kan. Kalau ketat-ketat kan cantik je. Dah tu jimat pula tu. Kalau kendur kan dah bazir panjang dia. Tetapi daripada membazir kita nak jimat sikit, lalah kita rugi banyak. Sebab bila kita pasang ketat-ketat, kononnya nak jimat, lepas tu bila malam dia sejuk. Bila sejuk dia akan mengecut tau. Bila mengecut nanti dia akan putus tali tu. Jadi sebab itu dia buatlah lebih sikit, nampak ada bukanlah kendur sangat pun, kendur sikit saja kan. Macam ni kan. Sebab tu bila tengah hari kita tengok sepanjang jalan raya kita tu ataupun tiang-tiang dekat tiang-tiang elektrik kat rumah kita, dia kendur sikit. Dia kendur sikit je, taklah kendur sangat. Sebab tengah hari, bila malam dia akan menegang, tegak. Jadi itulah guna dia. Okey, jadi kabel elektrik dipasang kendur sedikit antara tiang untuk membolehkan wayar mengecut apabila suhu menurun. Ni nak bagi dia tak putus. Sebab kalau tegang sangat, lepas tu malam tu dia nak mengecut lagi, dia akan putus. Tengok contoh dia gambar ni, nampak yang difikirkan kat sini. Semua yang murid-murid dipikir adalah benda-benda yang sekiranya ia tidak diaplikasikan. Semua yang fikir ni adalah kalaulah benda ni yang macam tadi kan. Dia ni fikir kalaulah tak tahu besi tu. Yang ni fikir kalaulah tak ada ruang antara jalan tu. Yang ni fikir pula kalaulah dia tegang-tegang je, nanti dia boleh putus. Dan bahaya sebab ia adalah elektrik. Jadi mengapakah prinsip ataupun aplikasi prinsip pengembangan dan pengecutan bahan sangat penting dalam kehidupan harian? Sebab itu awak darjah 5 ni, awak belajar tentang pengembangan dan pengecutan bahan ini. Kenapa sangat penting? Kerana ianya berguna untuk menjaga keselamatan kita. Jawapan saya, kerana ianya berguna untuk menjaga keselamatan kita. Cuba kalau kita tak tahu, tak belajar pengembangan pengecutan bahan ni, kita tak tahu bahan tu boleh kembang bila panas. Tiba-tiba kita pasang rapat-rapat, lepas tu nanti jadilah macam yang ditunjukkan tadi ni, yang benda-benda yang tak baik ni kan. Jadi sebab itu kita kena belajar. Okey, jadi tahun 5 pun dah belajar. Okey. Ini merangkumi 6.1.6. Okey, jadi kita kat sini ada aktiviti Aktiviti RIA, kepentingan prinsip pengembangan dan pengecutan bahan. Okey, saya akan kongsikan bersama. Ini adalah aktiviti individu. Jadi awak boleh buat kat rumah kalau awak rasa awak nak buat ataupun kalau cikgu awak suruh, awak boleh buat. Alat dan bahan dia komputer dan capaian internet. Okey, yang penting ada komputer, ada internet, sudahlah kan. Jadi langkah-langkahnya, layari internet untuk mencari maklumat dan gambar mengenai prinsip pengembangan dan pengecutan bahan dalam kehidupan harian. Cari maklumat je ke internet, kemudian muat turun tu maksudnya download lah. Terbalik pula kita sekarang kan, bahasa Melayu kita nak translate guna bahasa Inggeris baru faham. Muat turun maklumat dan gambar tersebut. Okey, kemudian kita hasilkan buku skrap digital mengenai kepentingan prinsip pengembangan dan pengecutan bahan dalam kehidupan harian. Maksudnya awak dah muat turun, dah download semua tu kan. Kemudian awak buka slideshow, buka kat slide PowerPoint. Awak pun tambah gambar tu, maklumat tu ikutlah slide-slide ni. Okey. Kemudian muat naik buku skrap digital tu ke dalam aplikasi Google Classroom. Kemudian awak masukkan dalam aplikasi Google Classroom supaya cikgu awak pun boleh semak atau ke cikgu awak kan. Ini contoh cara pembelajaran secara Google Classroom lah. Ini juga adalah aktiviti yang menarik. Sekarang ni orang semua memang akan pakai slideshow lah. Nak bentang apa-apa, nak buat poster ke kan, lagi mudah. Okay. Alright. Seterusnya soalan kat bawah. Sekiranya awak buat aktiviti di atas, ni ada soalan kat bawah ni. A. Nyatakan aktiviti harian yang melibatkan prinsip pengembangan dan pengecutan bahan. Senang je jawapan dia. Jawapan dia ke atas ni kan. Aktiviti harian tadi, yang pertama, kabel elektrik dipasang kendur, ruang dan dasar kereta api, ruang penyambungan jalan besi di jambatan. Itu adalah benda-benda yang aplikasi dia. Okey. Tapi kalau soalan ni mungkin dia nak awak buat yang lain lah. Contoh aktiviti harian yang melibatkan proses pengembangan dan pengecutan bahan ni, kalau yang lain apa dia? Apa lagi awak rasa? Yang awak buat tapi yang tak ada dalam buku. Contohnya adalah nak buka penutup botol kan. Nak buka penutup botol yang ketat. Nak buka penutup botol yang ketat. Ketat ni botol tu tak boleh buka. Awak pun buat apa? Awak pun rendamkan dia punya penutup botol tu, awak rendamkan dekat air panas. So nanti penutup botol tu dia akan kembang. So awak angkat penutup botol tu dah boleh buka. Ataupun ada cawan contohnya. Okey, cawan yang melekat. Cawan dengan cawan tu dia melekat. Biasa kan kita gelas tu dia melekat antara satu sama lain kan. Apa yang kita kena buat? Konsep dia, kalau gelas tu contohnya melekat, biasa saya rasa awak selalu kau hadapi gelas antara gelas tu kita tumpukkan lepas tu melekat.
Apa yang kita kena buat? Kita tahu bahawa sama ada kita nak kecilkan yang dalam ataupun nak besarkan yang luar. Kan, nak bagi kecut dalam supaya kita boleh tarik yang gelas lagi satu tu keluar, ataupun kita letakkan, kita pastikan gelas yang luar tu dia mengembang supaya yang dalam boleh tarik keluar. Dia ada 2 poin kan, sama ada kita nak kecutkan dalam atau nak kembangkan luar. Jadi yang paling senang saya rasa panaskan yang luar lah. Letakkan cawan yang bertumpuk tu, yang gelas yang bertumpuk tu tak boleh buka tu, letakkan dekat air panas. Nanti yang bahagian yang gelas yang kat luar tu dia akan kembang. Bila gelas kat luar tu kembang, kita boleh tarik gelas yang kat dalam tu. Tu contoh prinsip pengembangan dan pengecutan bahan lah. Okay, B. Mengapakah prinsip pengembangan dan pengecutan bahan dalam aktiviti yang dikenal pasti sangat penting dalam kehidupan harian kita? Okay, jawapan saya senang saja. Kerana ia mampu menyelamatkan kita daripada kemalangan. Okay. Ia mampu menyelamatkan kita daripada kemalangan ataupun bahaya lah. Ia mampu menyelamatkan kita daripada kemalangan atau bahaya. Itulah jawapan dia. Itu jawapan saya lah. Jadi kalau awak ada jawapan lain tetapi boleh diguna pakai, tak ada masalah. Awak boleh bincang dengan cikgu awak lah. Sebab ni adalah aktiviti secara individu. Kalau awak PDPR contohnya, awak boleh buat kat rumah. Ia sangat menarik. Okay? Tengok pada, kalau cikgu suruh buat, awak boleh buat. Ataupun kalau awak memang nak buat sendiri sesaja, eloklah buat. Tak ada masalah. Ia satu yang menarik. Okay? Jadi ini merangkumi 6.1, 6.6 dan 6.1.7. Okay, kita pergi kepada seterusnya, santai sains. Okay, termometer saya. Okay, ni macam mana nak buat termometer? Seronok juga ni. Jadi hasilkan termometer buatan sendiri dengan menggunakan botol plastik, gelang getah, penyedup minuman jernih, air berwarna, belon, besin kaca yang berisi air panas dan juga besin kaca yang berisi ais. Okay, termometer saya awak boleh scan kat sini. Okay, kalau nak tengok ni, awak boleh scan kat sini. Dalam buku teks awak pun ada. Alright. Ni langkah-langkah dia macam ni. Tuangkan air, ni saya terangkan dalam buku lah. Tuangkan air berwarna ke dalam botol plastik. Okay, kemudian ikat belon pada bahagian atas botol tu. Okay, dengan menggunakan gelang getah. Jadi macam inilah. Kan? Kemudian tebuk lubang pada bahagian tengah belon tu. Untuk memasukkan penyedup minuman. Kita masukkan penyedup minuman ke tengah tu. Kemudian kita nak buat apa? Rendam botol plastik ke dalam besin kaca. Rendam botol plastik dalam besin kaca yang berisi air panas dan lakukan pemerhatian. Tengok je apa jadi. Kemudian rendamkan botol plastik ke dalam besin kaca yang berisi ais. Tadi yang berisi air panas. Ini berisi ais pula dan lakukan pemerhatian. Okey, jadi kat sini kita nak tengok apa sebenarnya. Kan dia kata dia masukkan penyedup minuman kan. Maksudnya kat sini dia nak tengok air tu naik ke tidak tau. Jadi bila awak letakkan air berwarna dalam botol ni, awak letakkan dalam air panas, nanti air tu dia akan naik dekat straw tu, naik sikit. Sebab dia kembang, dia akan naik. Kalau awak biarkan dekat dalam botol, awak tak nampak air tu naik. Sebab cecair ni dia kembang tapi tak nampak sangat. Dia macam pepejah jugalah. Jadi bila awak letakkan air tu, awak letakkan straw, nanti dia akan naik kat straw tu. Kalau awak letak botol je, awak tak nampak pun air tu bertambah kan. Jadi awak kena letak straw supaya, sebab dia kecil, bila dia kecil dia akan naik kat situ. Awak akan nampak ada benda tu naik. Cecair berwarna tu naik. Kenapa kita kena pakai cecair berwarna? Kenapa kita tak pakai cecair kosong tak ada warna? Sebab kita nak tengok kan. Kalau kita letak straw, kita letak air kosong yang tak ada warna, nanti kita tak nampak lah air tu naik. Jadi bila dia ada warna, masukkan dalam bekas tu air panas, tidak akan ada air tu akan naik dekat. Dia akan kembang, jadi dia akan naik kat straw tu. Bila dia naik kat straw tu, maksudnya dia mengembang lah sebenarnya. Kemudian bila kita rendam balik dekat dalam besin kaca atau berisi ais, mula kita buat air panas dulu supaya kita nampak benda tu naik. Kemudian bila kita rendam dalam ais, nanti air yang naik dekat dalam straw tu dia akan turun balik. Aktiviti ni dia agak sukar lah untuk terjadi sebab straw tu dia besar sikit kan. Jadi kalau lagi kecil straw tu, sebenarnya mungkin lagi mudah untuk awak nampak. Okay, jadi berhati-hati semasa mengendalikan air panas. Ini adalah langkah berjaga. Okay, inilah contoh termometer. Okay, termometer saya. Tapi termometer ni tak adalah sukatan dia berapa darjah Celsius apa semua kan. Ini adalah untuk menunjukkan macam mana cecair mengembang apabila menerima haba. Okay, jadi sampai muka surat 160 dulu. Okay, pada kelas akan datang, pada video akan datang, insyaAllah kita akan sambung dengan muka surat 161, iaitu kita imbas kembali. Kemudian kita akan buat asah minda, insyaAllah. Okay, jadi sampai sini dulu hari ini perbincangan kita. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jumpa lagi.